Enough is enough. Perbalahan tidak akan selesaikan masalah. Buang ego daripada hati kita. Ingatlah, iblis terkelong daripada syurga kerana ego. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, dan ingatlah ketika kami perintahkan malaikat supaya sujud. Sujud maksudnya hormat, maksudnya bagi respect kepada Adam. Fasajadu, malaikat pakat sujud, maksudnya pakat bagi respect, muliakan Adam alaihi salam. Illa iblis, melainkan iblis berdiri bercekak pinggang. Dia adalah hadis Muslim kata. Yang perintah dia ni Allah, dia boleh engkar perintah Allah, dia boleh cekak pinggang di depan Allah. Dia tidak mau taat perintah Allah, suruh muliakan Adam alaihi salam. Aba wastakbara, dia enggan, dia engkar, dia takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin. Start daripada engkar itu, start daripada ego itu, Allah kata dia kafir dengan Allah. Kalau sifat ego menyebabkan iblis dicop sebagai kafir dan dihambat keluar daripada syurga, kenapa kita sampai hari ini masih nak simpan sifat ego di dalam hati kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala ar-rajul inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sombong walaupun besar zarrah. Sikit aja ada sombong, syurga tidak ada tempat untuk orang sombong. Satu sahabat bila dengar Nabi kata macam tu, dia naik risau. Dia kata dekat Nabi, dia kata innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Macam mana dengan satu orang yang dia ni mat smart. Dia ni mat smart. Dia bila pun smart. Pakaian dia elok, iron semua elok, pakai sikat rambut semua elok, kasutnya elok. Adakah dia dianggap takabur? Dan adakah tak ada tempat bagi dia dalam syurga? Nabi kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu sendiri cantik. Allah suka kecantikan. Hang nak pakai baju elok, hang nak beli kereta elok, hang nak duduk rumah elok, tak salah. Yang kata sombong, yang kata takabur ni ialah al-kibru batarul haq. Takabur itu ialah apabila satu orang bagi tahu dekat dia benda kebenaran, dia tolak. Itu takabur. Bukan orang duduk rumah elok tu takabur. Bukan orang pakai kereta elok tu takabur. Bukan orang yang pakaian elok tu takabur. Bukan. Nabi kata, takabur itu ialah batarul haq. Bila orang main habaq kat dia kebenaran. Kebenaran ni apa tuan-tuan? Al-haq min rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan. Apa dia? Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang main habaq dekat dia, ni ayat Quran kata macam ni. Dia kata pilah dengan ayat Quran. Dia takabur. Umar habak kat dia, ni hadis sahih, riwayat Bukhari kata macam ni. Hak kita duk buat ni salah, pirah. Aku tak kira, aku duk buat benda ni lama dah. Itu takabur.
Setelah dikemukakan bukti daripada Quran, daripada hadis, dia masih berdegil, tidak mau terima kebenaran. Dia takabur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghamtun nas, dan takabur itu ialah suka pandang leceh, suka pandang remeh, suka pandang hina dekat orang. Tengok orang ni, tengok orang semua bawah pada dia. Tengok orang ni semua orang hina pada dia. Tengok orang ni semua orang jahil daripada dia. Itu ciri-ciri takabur. Kerana ada benda ni dalam diri kita, kerana itulah bergaduh kita ni tak selesai cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok macam mana sahabat-sahabat sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sayang Nabi pasal apa? Pasal Nabi ni satu orang yang humble, satu orang yang merendah diri, satu orang yang dunia ni tak melekat di hati. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhaltu ala Abi Bakr radhiyallahu anhu faqala fi kam kaffantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat fi thalathati athwabin bidin suhuliyah laysa fiha qamis wala imamah. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل إلى آخر حديث، أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Aisyah cerita, hadis ini cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bapa dia ketika menjelang wafat. Aisyah pergi dekat bapa dia. Bila Aisyah duduk tepi kepala Sayyidina Abu Bakar, bapa dia. Abu Bakar tengok Aisyah mai, soalan pertama dia tanya Aisyah. Dia kata, fi kam kafantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi SAW masa wafat dulu, hampa kapan dia berapa helai kain? Tuan-tuan, sayang. Sayang ni. Saat kritikal, masa-masa kecederaan, menjelang kewafatan dia, ingatan dia masih kepada Nabi SAW. Dia tak ingat benda lain. Tidak ada lagi keutamaan dalam hidup dia pada masa tu, melainkan dia nak cari keredaan Allah, melainkan cinta dia pada Nabi. Bila Aisyah mai duduk sebelah dia, Aisyah ini anak dia, Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Aisyah mai duduk, dia celak mata tengok Aisyah, soalan pertama dia tanya. Dia kata Aisyah, dia kata masa Nabi wafat dulu, kapan Nabi berapa helai kain? Aisyah kata fi thalathati athwabin bidin suhuliyah. Aisyah kata Nabi dikafankan dengan 3 helai kain putih buatan Yaman. Laisa fiha qamis wala imamah. Nabi dikafankan tidak pakai jubah, tidak pakai qamis. Nabi dikafankan dengan kain saja 3 helai. Kan setengah orang mati dia bagi pakai baju apa semua. No, Nabi 3 helai kain saja. Kain bidin yang color putih yang dibuat daripada Yaman. Nabi tidak dipakaikan qamis wala imamah, dan tidak dililit serban atas kepala Nabi. Qala laha Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila dengar Aisyah kata lagu tu, dia tanya lagi. Dia kata fi ayyi yaumin tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Aisyah, Nabi dulu wafat hari apa? Tuan-tuan, ingatan dia pada Nabi saja. Dia kata ya Aisyah, dia kata Nabi hari itu ni wafat hari apa? Jawab Aisyah yaumal itsnain. Dia kata ayah, Nabi wafat hari Isnin. Kata Abu Bakar, fa ayyu yaum hadha? Dia kata Aisyah, hari ini hari apa? Tuan-tuan, orang sakit, orang nazak ni dia tak tahu dah hari apa, pukul berapa, apa-apa dia tak ingat dah. Dia duduk bergelut dengan sakarat. Dia kata Aisyah, hari ini hari apa?
Aisyah kata, yaumul itsnain. Dia kata, ayah, hari ni hari Isnin. Qal, kata Sayyidina Abu Bakar, arju fima baini wa bainal lail. Dia kata, ya Allah, aku harap biarlah aku mati sebelum malam ni. Aku nak mati sama hari macam Nabi mati. Kalau Nabi wafat hari Isnin, aku pun kalau boleh nak supaya Allah ambil aku hari Isnin, supaya sama hari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sayangnya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja pemimpin mereka, tetapi Nabi yang diikuti oleh mereka. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha, kata dia, qultu ya Rasulullah, ankih ukhti binta Abi Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhibbin? Qultu na'am, lastu laka bimukhliyah wa ahabbu man syarakani fi khair ukhti. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dhalika la yahillu li. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Isteri Nabi Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia ni anak Abu Sufyan. Nama dia Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan. Tapi lebih dikenali dengan nama Ummu Habibah. Satu hari dia pergi kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ankih ukhti binta Abi Sufyan. Dia kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mau tak, dia kata, kahwin dengan adik perempuan saya yang juga anak Abu Sufyan. Nabi senyum. Nabi kata, tuhibbin? Nabi kata, hang okey ke? Hang suka ke kalau aku pergi ambil adik hang pula? Qultu na'am. Ya. Dia kata, saya suka. Tapi lastu laka bimukhliyah. Tapi jangan salah faham. Saya bukan nak berpisah dengan tuan, suruh tuan ambil adik saya. Dia kata, bukan macam tu. Saya nak jadi isteri juga. Tapi dalam masa yang sama, adik saya pun mai jadi isteri juga. Dia kata, wa ahabbu man syarakani fi khair ukhti. Dia kata, aku mau, kalau boleh, dia kata, adik perempuan aku boleh share khair, boleh share kebaikan menjadi isteri tuan ni. Itu dia yang kata Nabi ni. Isteri boleh hilang jealous dengan kebaikan Nabi ni. Dia kata, saya tak mau diceraikan. Cuma saya sangat bahagia menjadi isteri tuan. Saya nak adik perempuan saya share kebahagiaan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, inna dhalika la yahillu li. Oh, Nabi kata, tak boleh. Benda tu tidak dihalalkan kepada aku. Aku tak boleh kahwin kakak dengan adik sekali. Satu time tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia nak abang dekat kita apa dia? Nabi ni pembawa rahmat lil alamin. Sehingga rahmat Islam yang dibawa oleh Nabi itu bukan sahaja boleh dirasai di dalam rumah tangga dia, bahkan dalam negara yang dipimpin dia terasa rahmat Islam itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan, terutamanya anak-anak hufaz semua. Jangan cita-cita jadi terkenal. Biarlah kita menjadi personality yang tersembunyi. Manusia tak kenal kita tak apa, tak penting itu semua. Allah Subhanahu wa taala kenal kita. Satu sahabat zaman Nabi, nama dia Zahir. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Dia cerita pasal satu orang laki-laki nama Zahir. Dia orang Badui, dia bukan orang Pekan, dia orang Badui, orang dusun, orang kampung. Cuma dia ni kalau dia mai ke Madinah, dia bawalah buah tangan bagi dekat Nabi. Dan Nabi pula tiap-tiap kali Zahir ni nak balik,
Nabi SAW akan bagi bekal kat dia untuk bawa balik. Dalam hadis kata wa kana Nabi SAW yuhibbuh. Nabi cukup sayang dekat Zahir ni. Satu Mr. Nobody. Satu orang yang tak terkenal. Satu badui. Duduk tengah padang pasir, pedalaman. Tapi dia berjaya mendapat tempat di hati Nabi SAW. Bila dia main, dia bawa lah apa, whatever. Benda yang nak tunjuk ingatan dan tanda kasih dia kepada Nabi. Dia bagi dekat Nabi. Dan Nabi pula, bila dia nak balik, Nabi suruh isteri masaklah apa-apa. Bekal untuk dia, nak balik. Sehingga hadis kata, wa kana Nabi SAW yuhibbuh. Nabi cukup sayang dekat Zahir ni. Wa kana rajulan damiman. Dalam hadis kata. Dan Zahir ini satu orang laki-laki yang tak handsome. Rajul damim. Satu orang yang tak handsome. Tengok ni tak ada nilai komersial ke apa dia kata lah ni. Tengok alamak dia ni. Nabi syok kat dia. Nabi suka dia. Nabi sayang dia. Dia pun cukup sayang dekat Nabi SAW. Pada satu hari, kata dalam hadis tu, fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ah. Satu hari dia duduk menyaga. Ni cara-cara orang dusun, orang kampung keluar main pekan ni. Kalau kita hari ni kata, orang daripada darat mana buat keluar petai, main duduk jual di pekan hari. Lebih kurang macam tu suasana. Nabi pergi di tempat Zahir duduk berjual barang ni. Nabi tengok Zahir tengah duduk menyaga. Fahtadanahu min khalfih. Nabi pi belakang dia, Nabi peluk dia daripada belakang. Tuan-tuan, Nabi ini pun melawak juga rupanya. Tapi melawak lagi tu lah. Tak macam kita ni melawak karut, tuan-tuan. Dia melawak ni, dia ada batas sempadan dia. Dia ada limitation. You don't go too far. Because orang akan kata you bodoh dan memperbodohkan orang. Nabi SAW pergi tempat Zahir duk menjual di pekan hari ini. Nabi peluk dia daripada belakang. Wa huwa la yubsiruh. Zahir ni tak tahu siapa ni. Dia tak tengok, dia tak nampak siapa yang main peluk dia kat belakang ni. Dia tak nampak. Kata Zahir, dia kata arsil ni. Dia kata lepas aku. Ni apa duk main melawak, main duk peluk-peluk belakang ni. Dia kata arsil ni, lepas aku. Man hadha? Dia kata siapa ni duk main pegang-pegang aku macam ni? Orang darat, tuan-tuan. Dia kasar lah. Faltafata fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi lepas dia beralih-alih tengok, ya Allah, Nabi rupanya yang main peluk dia. Dalam hadis tu kata apa? Zahir kata, dia kata kalau aku tahu yang peluk aku Nabi ni, aku biar belakang aku duk berdempek dengan dada Nabi, bagi lama tak apa. Dia kata. Tapi aku tak tahu, kata Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW kata, dalam hadis tu bagi tahu, Nabi melawak, Nabi kata, may yashtaril abda. Nabi kata ni, siapa nak beli ni, hamba ni. Siapa nak beli, hamba ni. Bagi tahu. Nabi melawak. Bila Nabi SAW kata macam tu, kata Zahir ni, dia kata, izan wallahi tajiduni kasidan. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, jadi tuan anggap saya ni barang tak ada harga kah? Dia pun melawak juga. Nabi pergi melawak. Nabi kata ni, siapa nak beli hamba, tunjuk dekat Zahir ni. Zahir ni pula kata apa? Oh, wallahi, jadi makna tuan anggap saya ni barang koman, tak ada harga kah? Melawak dia dengan Nabi ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, walakin indallahi laisa bikasid. Nabi kata, no, hang tak betul Zahir. Di sisi Allah, hang bukan barang tak berharga. Bahkan kata Nabi, walakin indallahi anta ghal. Akan tetapi di sisi Allah, harga diri hang cukup mahal. Nabi kata. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cita-citalah untuk jadi orang macam Zahir ini. Tak usah cita-cita jadi selebriti. Cita-cita jadi orang macam ni. Satu personality yang tersorok dan tersembunyi. Orang tak kenal dia. Nabi kenal dia.
Allah Subhanahu wa taala kenal dia. Kalau semua orang mempunyai cita-cita yang macam itu, insya-Allah Islam boleh ditampilkan sebagai agama rahmatun lil alamin. Kesimpulan kepada apa yang kita cakap pada hari ini ialah, satu, cari dan lengkapkanlah diri kita dengan ilmu. Cari. Ilmu kena cari. Yang kedua, latih diri supaya kita beramal ikhlas kerana Allah. Yang ketiga, cubalah sedaya upaya cari titik pertemuan dan elaklah perbalahan. Yang keempat, mailah kita hidup sebagai saudara seagama. Yang kelima, buanglah sifat ego, sombong daripada diri kita. Yang keenam, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Yang ketujuh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hidup kita. Sebelum saya mengakhiri slot ringkas saya ini, kita ikuti satu ayat Al-Quran. Surah Taha ayat 124 sampai 127. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, bang siapa yang berpaling daripada peringatan aku. Kita hari-hari kita dengar Quran, kita dengar hadis. Kalau pergi masjid lagi banyak kita dengar. Kalau kita sibuk tak dan dalam kereta, radio bagi tahu ceramah dan sebagainya. Kemudahan hari ini duduk depan internet saja boleh tengok live TV. Mau tak mau, itu saja. Kalau kita satu orang yang berpaling daripada peringatan Tuhan. Peringatan domai ni, kiri kanan. Yang berhormat Datuk Malik Kasim usahakan ijtima' Huffaz. Ini usaha yang sangat murni. Once a year, setahun sekali, anak-anak Huffaz diraikan, dimuliakan. Dislotkan masuk dengan program-program pengisian agama. Duduk dalam satu masjid yang kondusif, yang fully air conditioned. Dalam keadaan santai, kita mengikuti tazkirah, mengikuti peringatan agama. Wa man a'rada an dzikri, Tuhan kata, tapi kalau siapa yang cuba berpaling daripada peringatan aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di hari akhirat esok, bahkan di atas dunia ni lagi dah, dia akan melalui satu kehidupan yang sempit. Kelihatan pada luaran macam orang senang, macam orang kaya. Tapi dia dengan Allah Ta'ala yang tahu betapa gundah gulananya hati dia. Allah bagi dekat dia rasa sempit dalam hidup. Walaupun rumah besar, walaupun dapat satu keluasan pada mata kasar, tapi hakikatnya hati sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan di hari akhirat esok lebih teruk lagi, dia akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia tanya Tuhan pada hari itu, di hari akhirat esok. Dia kata, ya Allah, dia kata aku dulu hidup atas dunia, celak mata, pasal apa hari ini aku buta? Qala kadzalika atatka ayatuna
fanasitaha. Tuhan kata hang jadi macam ni. Atas dunia dulu aku bagi mata celek boleh tengok, hari ni aku butakan mata hang. Pasal apa? Pasal di atas dunia dulu telah mai kepada hang ayat-ayat aku. Quran dibacakan masuk telinga hang. Hadis Nabi dibacakan masuk telinga hang. Fanasitaha. Hang buat-buat lupa benda ni. Hang tak ambil kira halal haram. Hang tak peduli Quran hadis dalam hidup hang. Wa kadzalikal yauma tunsa. Tuhan kata kerana itu pada hari ini engkau dilupakan. Hang lupa aku atas dunia, akhirat aku lupa hang. Hang lupa aku atas dunia, Tuhan kata Tuhan tak ada masalah. Tapi bila Tuhan lupa kita di hari akhirat, kita menghadapi besar punya masalah. Wa kadzalika najzi man asraf. Demikianlah Tuhan balas kepada orang yang melampau batas. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan orang yang tak beriman, tak percaya ayat-ayat Quran. Wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan ingat, azab akhirat itu sangat teruk dan sangat kekal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada pihak penganjur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf di atas salah silap saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.